lah sebenarnya. Dia adalah dalil yang tak semua ulama mengambil dia. So sebab tu dia nama dia tak disepakati sebab wujudnya khilaf antara ulama. So dari tak sepakati ni ada berapa? Alah, aku nak cakap. Ada 8. Okey. So kita bagi formula untuk kita ingat semua 8 dalil ni. Ni 9. Tak. Okey. So sekejap Okey, tajuk kita dalil-dalil yang tidak disepakati. Okey, nampak tak yang saya tulis tu? Nampak. Okay, nampak. So, dia ada sebenarnya 9. Salah. Okay. So, dia punya formula dia adalah I miss kosu. So, kenapa saya kata macam tu? I yang pertama adalah istishan. Istishan ni maksud dia apa? Takrif dia, kita menggunakan kias yang tak nyata iaitu khafi, yang kita meninggalkan kias yang nyata. So, maksudnya kita ambil benda yang tak jelas, benda yang tak jelas, kita gantikan dengan benda yang jelas. So, I pertama ialah istishan. Okay. So, maksud dia lagi satu, dia mengecualikan satu perkara daripada dalil atau kaedah umum. Okay, itu takrif dia. So, dia ada pembahagian dia. Pembahagian pertama, dia gunakan kias tak nyata dan dia meninggalkan kias yang nyata. Bahagian yang kedua, dia mengecualikan satu perkara daripada dalil atau kaedah umum. So, authority. Authority ni kuasa dia. Okay. Kuasa yang pertama, ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali. Kebanyakannya menerima hujjah istishan ni. Dan mereka juga mengikut prinsip kemudahan yang memang diakui oleh syarak. Kalau Imam Syafi'i ni, dia tegas sikit. Dia tegas, dia menolak hujjah. Dan dia membuka ruang kepada manusia untuk membuat hukum berdasarkan hawa nafsu semata-mata. Okey, itu istishan. So, apa contoh dia? Contoh dia yang kita boleh tahu, contoh pertama lah, adalah sisa lebihan minuman burung helang. Okey, dia dianggap suci kerana ia dikiaskan dengan lebihan minuman manusia. Kenapa dikatakan macam tu? Dia dikatakan macam tu sebab apa? Sebab helang ini, dia punya cara pemakanan dia, dia makan daging. Macam manusia makan daging juga. So, ada ulama ni ada mengkiaskan dia seperti lebihan minuman manusia. Okey. Yang kedua adalah jual beli ni bai' salam, iaitu tempahan. Kalau macam kita Syafi'i ini kita ambil kalau dalam muamalat kita ambil Hanafi punya kan. Okey. So yang kedua M. M untuk masalihun mursalah. Okey, M untuk masalihun mursalah. Takrif dia, kita tentukan suatu hukum berdasarkan kemaslahatan, iaitu kebaikan yang tiada ketentuan nas, maupun dia ijma' yang menerima ataupun yang menolaknya. So, masalihul mursalah ni, dia ada 3 pula. Dia ada daruriyat, iaitu ketika mendesak. Yang kedua ketika hajiat, iaitu ketika kita biasa, iaitu keperluan manusia untuk mengelak daripada benda-benda yang susah kan. Itu yang biasa. Yang ketiga kamaliyat, iaitu kesempurnaan. So, kesempurnaan ni adalah keperluan untuk kita tentukan untuk tentuan untuk kita selesa dalam hidup kita. Okay, so authority dia, kuasa dia. Kuasa dia, okay, jumhur ulama', kebanyakan ulama' ni, dia terima sebagai hujah. Kerana manusia ni, dia punya keperluan selalu berubah mengikut ruang, masa dan tempat. So, kita tengok sama sekarang dengan trend semua lagi. Okay, tak ada. Okay.
Sebahagian ulama pula dia menolak sebagai hujah kerana ia akan buka ruang kepada sesetengah manusia ni untuk menentukan hukum ikut hawa nafsu. Maknanya suka hati dia je cakap macam tu. Suka hati dia akan menentukan hukum benda ni apa, benda ni apa. Ha. So contoh dia. Contoh dia yang pertama adalah hukum qisas untuk pelihara nyawa. Hukum qisas untuk pelihara nyawa. Itu hukum kita saling berbalas. Okey, yang kedua, rukhsah puasa dan solat bagi orang yang bermusafir. Iaitu keringanan puasa dan solat bagi orang yang bermusafir. Kalau kita tengok orang yang bermusafir kalau perjalanan dia jauh, Islam meringankan dia dengan boleh tak berpuasa. Tapi bagus, seafdalnya berpuasa lah. Okey, bagi orang musafir juga, solat dia adalah solat jamak dan fasal. Okey, contoh yang terakhir untuk masalah-masalah ni, disyariatkan pakaian untuk menutup aurat dan bersih. Itu contoh kamalia tak saya. Okey, untuk air yang seterusnya adalah istishab. Istishab. Okey, takrif untuk istishab ini, dia kita gunakan satu hukum yang sabit, yang kena mengena melalui dalil pada masa yang lalu. Sehingga ada dalil yang ubah dia. Maknanya kita menggunakan dalil yang berkaitan dengan dia, yang dalil yang terdahulu sebelum wujudnya dalil yang terbaru. Okey. Autoriti dia, kebanyakan ulama menerima dia dan hanya sebahagian yang menolak dia. Okey. Apa contoh bagi istishab ni? Contoh dia yang pertama, okey, aplikasi ibadah. Contoh dia macam wuduk. Contohlah kan, seorang tu dikira berwuduk, wuduk dia tu dikira kekal. Sehingga tak ada satu pun perkara yang dibuat untuk membatalkan wuduk dia. Dan selagi tak ada bukti bahawa wuduk dia batal. Ha. Yang contoh kedua pula, apa dia ni? Dalam muamalat pula. Muamalat macam hutang-hutang. Okey, seorang tu dia kira berhutang selagi tak ada bukti yang dia sedang dia berhutang sebelum itu. Seorang tu dia tak dikira berhutang selagi tak ada bukti yang dia berhutang. Sebab tu dalam Islam kalau kita, orang berhutang dengan kita kena tulis. So, saya ringkasnya contoh ni kan kalau kita nak faham kan. Okey, kenapa dia kata uh, mengambil sesuatu yang lepas selagi tak ada benda yang ubah dia. Contoh macam wuduk tadi tu kan. Okey, kita dah berwuduk. Okey, berwuduk kita dah lepas. So tak ada benda yang ubah dia, benda yang batalkan dia. Contoh kalau kita terkentut kan. Okey. Tak ada benda yang ubah dia. Maksud dia, dia tak akan berubah selagi tak ada benda yang ubah dia. Itu istishab. Sama macam hutang. Hutang ni selagi tak ada bukti yang lepas, macam tak ada siapa-siapa, tak ada siapa-siapa ingat. Contoh kan, macam kita tak ingat siapa yang hutang dengan kita. Maknanya, contoh kita tiba nampak, dia ni hutang dengan aku lah. Tapi kita tak ada bukti. Maka ia tak dikira sebagai berhutang. Sebab tu dalam hutang ni kita kena tulis, catat. Okey. Untuk S pula, S yang keempat tu. Yang S tu pula maksud dia saduz zara'i. Saduz zara'i ni, okey. Saduz zara'i ni takrif dia, kita menghalang, kita halang perkara harus. Okey, saduz zara'i ni kita halang perkara harus yang boleh bawa kepada haram. Okey. Slide tadi sorry. Saya pakai whiteboard je. Tajuk dalil-dalil tak sepakati Okey. Saduz zara'i ni kita halang perkara harus yang boleh buat kepada perkara haram. Okey. Dia ada bahaya ni sekejap
Sadu zara'i ini kita menghalang perkara harus supaya dia tak membawa kepada haram. Okey. So, dia ada 3 jenis. Okey, dia ada 3 jenis. Yang pertama, satu yang pasti. Dia kata pasti ni apa? Dia satu yang pasti bawa keburukan. Itu pertama, satu yang pasti bawa keburukan. Yang kedua, adalah kemungkinan yang besar. Okey, itu yang kedua. So yang ketiga ini, uh, yang ketiga adalah kemungkinan kepada perkara buruk. Itu yang ketiga. Yang keempat, sesuatu yang jarang. Okey. So dia ada 4. So, dia ada 4 jenis. So authority dia. Authority dia jumhur ulama. Okey, authority dia. Ulama bersepakat dia mengharuskan dalam perkara yang jarang membawa keburukan. Okey, dia mengharuskan. Okey. Yang jarang ulama kata harus. Okey. Dan lagi satu, ulama mengharamkan seperti okey, kalau pasti pula ulama mengharamkan dia. Sebab dia dah pasti. Dia bukannya perkara yang haram, bukan yang jarang-jarang. So, itu dia. Tapi ada perbezaan pendapat yang berlaku pada perkara yang berkemungkinan besar bahawa keburukan seperti jual beli yang bertangguh. Kalau Maliki dan Hambali, dia menerima dan menghukum batal. Ha. Kalau ulama Syafi'i dan Hanafi, dia menolak dan menghukumkan ianya sah. Okay, so contoh apa? Contoh dia kan, bagi yang pasti berlaku keburukan. Okey, contoh buang toksik ini benda yang harus. Sebab kita nak buang sampah, contoh kita buang sampah. Okey, buang toksik ni dia perkara yang harus. Tapi dia apa ni, dia pasti akan bawa keburukan. Sebab ia dah bahan toksik. So kita kalau kita halang pembuangan toksik ini supaya tidak berlakunya pencemaran dalam hidup kita, maka ia dikira satu zaraat lah. Sebab kita menghalang pembuangan toksik. Faham tak? Benda pembuangan toksik ni harus. Tapi kita halang dia supaya tidak jadinya perkara yang haram. Itu contoh pertama. Yang kedua, menjual anggur kepada pembuat arak. Kita jual anggur itu perkara yang harus. Tapi kita menghalang diri kita untuk jual kepada pembuat arak kerana hukum dia haram. Yang ketiga, bai'us salam. Yang keempat, kita menggali lubang di tempat-tempat yang jarang dilalui oleh manusia. So kenapa dia dikatakan begitu? Okey, dia menggali lubang tu perkara yang harus. Tetapi walaupun jarang dilalui manusia, tapi jika manusia itu lalu dan terjatuh dalam lubang itu, akan bawa kemudarat. So sadu zara' ini, senang cerita sadu zara' ini ia adalah benda yang untuk kita berhati-hati. Tidak kira lah benda harus itu pasti berlaku keburukan, besar kemungkinan berlaku keburukan, walaupun ia kemungkinan kemungkinan untuk jadi ini adalah kemungkinan yang buruk kemungkinan kan. Okey, yang last kali mungkin jarang akan berlaku. Okey, itu dia. Itu adalah zara'i. Yang untuk seterusnya ayat dalam ayat misqasu tu adalah syara'u man qablana. Syariat daripada terdahulu. Secara ta'rif dia lah, secara senang. Syara'u man qablana. Syariat daripada siapa yang sebelum kita. So setakat ni ada yang tak faham apa ke?
Ada nak saya ulang ke apa? Faham eh? Sorry tau, saya tak sempat nak ni. Okey, yang seterusnya syarat umum qablana. Syariat daripada yang terdahulu. Okey, syariat yang terdahulu. Itu syarat umum qablana. Secara senang ni. Okey, dia syariat terdahulu. Okey. Dia tak ada pembahagian sebab dia satu je. So, authority dia, ulama semua bersepakat untuk terima dia. Ulama bersepakat untuk terima. Tetapi, beza pandangan ulama tentang tiadanya dalil. Ataupun ia diterima, ataupun ia dinasahkan. Okey. Iaitu Imam Malik, Imam Hanbali dan Imam Hanafi. Okey, Imam Malik, Imam Hanbali dan Imam Hanafi. Okey, ketiga-tiga mereka ini yang diorang menerima sebagai dalil syarak. Okey, ketiga-tiga mereka menerima sebagai dalil syarak. Okey, contoh dia apa lah dalam syarak umum qablana kan? Contoh dia yang senang lah, yang paling dekat kan dengan kita kan, iaitu poligami kan, yang jadi amalan masyarakat Arab. Tetapi Islam menghadkan dia kepada 4 orang je. Sebab masyarakat jahiliah dulu ada yang kahwin ramai. Macam Nabi sendiri kita tahu. Memang Nabi kahwin ramai. Okey. So ulama pun dah jadikan dia menghadkan kepada 4 sahaja. So itu syarat umum qablana. Syariat daripada mereka-mereka yang terdahulu. Okey, itu dia. Itu senang je lah kan. Okey, seterusnya untuk Q tu, untuk Q tu adalah qaulus sahabi, kata-kata sahabat. Kata-kata sahabat adalah qaulus sahabi. Okey, kata-kata sahabat ni ia tak kisahlah perbuatan. Okey, kata-kata sahabat ni nak serius secara takrifnya mereka yang pernah berjumpa dengan Nabi lah. Okey. So, kata-kata sahabat sebenarnya bukan kata-kata je, perbuatan juga. Okey, ianya adalah diterima. Okey, ulama sepakat terima dia sebagai apa? Terima dia sebagai hadis, terima dia sebagai ijma'. Okey. Sebab apa? Sebab sahabat mereka berbincang dan mereka melakukan ijma' lah. Okey, itu kesepakatan mereka lah, sahabat dulu. Okey, apa perbezaan pandangan pula? Okay, ulama bersepakat sebagai hadis dan ijma'. Tetapi ada perbezaan dalam pandangan. Okey, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hanbali diterima sebagai dalil. Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hanbali terima sebagai dalil. Itu dia. Okey. So ulama Asy'ariyah dia menolak dengan hujahnya iaitu Al-Quran, As-Sunnah dan dalil akli. Okey. So apa contoh dalam qaulus sahabi ni? Contoh dia pandangan para ulama mazhab Hanafi, mereka meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud menyatakan tempoh wanita dalam keadaan haid yang paling singkat ialah 3 hari. Ha.
Maknanya mereka tidak mengambil mereka tidak mengambil apa yang yang disepakati. Sebab bukan apa ni maksud dia. Okay, Imam Hanafi ni diriwayatkan dia ambil pandangan Ibnu Mas'ud yang mengenai tempoh haid yang paling singkat adalah 3 hari. Okay. So, ia menjadikan dia salah satu daripada syariat mereka. Tidak terima sebagai tadi. So, okey, itu dia. So, yang untuk A dalam Aim Rasul tu adalah A yang seterusnya ialah A itu adalah Amal Ahli Madinah. Ha. Amal Ahli Madinah ni adalah apa maksud dia? Perkataan, perbuatan yang disepakati oleh penduduk Madinah. Dan lingkungan dia adalah 3 kurun hijrah yang pertama. 3 kurun hijrah yang pertama. Maknanya daripada permulaan hijrah itu sampai 300 Hijri. Okay, so okay, Amal Ahli Madinah. Okay, apa perbuatan Ahli Madinah? Okay, kebanyakan ulama. Okay, autoriti dia. Autoriti dia kebanyakan ulama. Kebanyakan ulama tak terima. Kecuali Imam Malik. Imam Malik terima dia. Kerana Imam Malik menganggapkan Madinah itu tempat yang suci. Tapi kalau kita nak tahu, Imam Malik ini menerima perkara ini kerana uh, kebanyakannya dia duduk dengan ahli Madinah. Maka semua amalan dia pun amalan yang sama dengan ahli Madinah. Maka Imam Malik menerima amalan ahli Madinah ini. Tapi kebanyakan ulama tidak menerima kerana mereka ambil langkah berhati-hati supaya tidak berlakunya sebarang keburukan. Mungkin sebab apa ni, orang Madinah ini adalah orang biasa. Maka takutnya berlaku sebarang kesilapan, mereka tak ambil perkara ni. Okey. Contoh dia, makmum tidak perlu baca surah Fatihah dalam solat jahar, iaitu solat yang bacaannya nyaring. Kalau Imam Malik pandangan dia, bila kita solat berjemaah subuh, maghrib, isyak, kita tak perlu baca surah Fatihah selepas imam baca surah Fatihah. Itu Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i, makmum wajib baca surah Fatihah. Imam Syafi'i ini yang ambil langkah berhati-hati kerana syarat sah kita baca Fatihah. Itu dia Amal Ahli Madinah. Okey, yang seterusnya ni saya dah terang dulu lah. Syarat Mafawlana dengan Sadu Zafai. Okey, maknanya kita terus bergerak kepada you iaitu Mafawal A'dah. Mafawal A'dah ni sahajalah. Mafawal A'dah ini dimaksudkan dengan perkara yang dah diketahui dan ada. Okay, Mafawal A'dah. Okay, diketahui dan kebiasaan. Itu Mafawal A'dah. So, apa takrif dia adalah, sebenarnya takrif dia perkataan atau perbuatan yang menjadi kebiasaan sekumpulan manusia itu dan diterima baik oleh akal. Itu dia Sam. Dia diterima baik oleh akal. Maksud dia di sini, benda itu yang kita dah tahu dia dan
kita kan okey, Islam ni kan ada peringkat mumayyiz. Okey, mumayyiz ini kita boleh membezakan antara yang baik dan yang buruk. Maka bila urfu wal adat ini, jika kita ketahui benda ni baik dan dah jadi kebiasaan manusia, maka ia diterima. Okey. So, ulama mazhab Hanafi dan Maliki. Hanafi dan Maliki. Okey. Hanafi dan Maliki. Ni autoriti dia lah. Hanafi dan Maliki. Dia orang terima aplikasi uruf wal adah ini berdasarkan kaedah fiqh al adah. Mereka menerima. Itu secara senang je lah. Mereka menerima. Tetapi selain mereka menerima, mereka juga menerima ini khusus kepada apa? Khusus kepada urfus sahih. Benda yang betul. Dan mereka tolak urful fasid. Perkara yang buruk. Okey. Contoh dia lah. Contoh dia benda senang je. Contoh dia daging ni. Okey, perkataan daging ni tak digunakan untuk ikan. Okay, daging ni tak digunakan untuk ikan. Maknanya jika seorang tu dia bersumpah tak nak makan daging, maknanya dia benarkan untuk dimakan ikan. Sebab kita panggil ikan, maknanya daging. Maknanya mungkinlah kita kata daging. Maknanya dia mungkin tak nak makan daging lembu, daging kambing. Tapi dia benarkan makan ikan, makan ayam. Contohnya lah kan. Walaupun ayam itu kita panggil daging. Yang diterima, yang akal dia terima. Dan manusia pun tidak menghalang kerana perkara itu sumpah dia hanya dalam hati dia dan Allah tahu apa yang disumpah oleh dia. Yang kedua, apa? Adat. Adat. Benda yang ketahui dan adat. Okey. Yang kedua, apa contoh dia? Contoh dia, kita pakai kasut dalam rumah. Bagi masyarakat Melayu, ia dianggap kurang sopan. Sebab daripada zaman dulu lagi, masyarakat dah terima bendanya adalah perkara yang tak baik. Sekarang sekumpulan manusia merasakan tak sopan pakai kasut dalam rumah. Tetapi kalau kita tengok dalam dekat negara-negara barat, masuk rumah pakai kasut, itu perkara biasa. Yang ketiga, contoh dia yang ketiga pula, kita meminang dan merisik dalam masyarakat Melayu untuk memilih calon isteri. Kerana apa? Kalau dalam Melayu, ia dibenarkan kerana kita nak mengenal seseorang itu, kita dibenarkan dalam Islam untuk meminang dan merisik. Tetapi dalam Islam, senang kita merisik dan terus nikah. Tak ada tunang ke apa. Kita merisik dan terus menikah. Itulah Islam. Okey. Maka kesemuanya kita dah habis dah letak spaghetti. Sekejap je. So, setakat semua ni faham kan? Sebab saya nak masuk mutlak dan muqayyad pula lah. Mutlak dan muqayyad kan nak confuse kan? Setakat ni, okey faham. Faham. Okey, bagus mudah. Okey, seterusnya kita masuk dekat mutlak dan muqayyad. Okey. Oh, varian halim pun ada juga dalam ni, insya-Allah. Nampak kabur sikit, tak clear. Saya tak tahulah masalah internet saya. Suara jelas kan? Tak tahu. Kena tukar phone lah kan? Tak sebanyak tu. Tak ada guna. Okey, seterusnya kita masuk ke mutlak dan muqayyad. Okey, mutlak dulu. Kita buat mutlak dululah senang. Okey. Mutlak ini apa yang dimaksudkan dengan mutlak? Okey, mutlak ini ia adalah lafaz yang menunjukkan kepada satu perkara itu atau beberapa perkara yang tidak tertentu. Ini yang dalam buku teks punya lah kan. Yang tak tertentu dalam jenis
serta tidak disertai dengan pengikatnya. Okey, contoh okey, maknanya secara okey, itu panjang. Okey, secara senangnya nak katakannya mutlak ini perkara yang satu dan ianya tak ada kaitan atau pengikat. Ha, itu adalah mutlak. Maknanya dia satu. Satu tak ada kaitan dan tak ada pengikat. Itu mutlak. Contoh dia apa? Contoh dalam ayat Quran. Wallazina tawaffawna minkum wa yazaruna azwaja. Wa yazaruna azwaja. Maknanya dia kata kat situ apa? Lafaz dia apa? Lafaz dia adalah lafaz azwaja. Okey, lafaz azwaja kat sini kita nak katakan apa? Lafaz azwaja adalah lafaz yang mutlak, lafaz yang satu. Okey, kalau kita tengok makna dia, dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu, sedangkan mereka meninggalkan isteri. Okey, di sini dia tak ada kata penguat atau kata pengikat. Tak ada kata penguat atau kata pengikat. Bagi azwaja itu tak ada mengatakan isteri yang apa. Maknanya dia katakan isteri, tidak kisahlah. Um, Apa ni? Memang dalam keadaan okey, dia katakan satu isteri, maknanya satu je. Kataan dia tidak kata okey, contoh itu adalah mutlak. Mutlak satu. Kalau kita kata untuk muqayyad pula, muqayyad. Muqayyad ini ianya berpaut. Nampak tak Tak nampak kan ujung tu. Ianya perkara yang bertautan ataupun berpaut. Itulah muqayyad. Contoh dia apa? Contoh dia faman lam yajid fasiyamu syahri mutatabi'ain. Okey. Apa maksud kalau kita tengok kat benda kalimah yang kita nampak kalimah muqayyad kat sini adalah syahraini mutatabi'ain. Okey. Okey, kalau kita tengok maksud dia adalah dan siapa yang tidak dapat membebaskan seorang hamba, hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Okey. Syahraini mutatabi'ain. Maknanya dia benda dalam ini adalah dia ada perkaitan. Dia kata 2 bulan secara berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Dia tak kata 2 bulan. Maknanya dalam doa, kalau dia kata puasa 2 bulan, mungkin kita boleh buat dalam sebulan itu seminggu. Sehingga cukup punya 2 bulan. Tapi dalam ini, ayat ini dia kata syahraini mutatabi'ain. Ianya 2 bulan berturut-turut. Yang tepi tu tak nampak. Okay, kita bagi nampak. Okay, nampak? Nampak? Nampak tak nampak? Okay, itu dia. Kita betulkan sekejap. Okay, itu dia. Itu adalah contoh untuk mutlak dan muqayyad. Okay, so kita masuk pada hukum pula. So seterusnya kita masuk dalam hukum lafaz mutlak. Kita masuk dalam hukum mutlak. Okay, hukum mutlak. Lafaz mutlak ini, hukum dia yang pertama kita perlu faham dia. Kita kena faham dia mengikut faham makna. Okay, kita kena faham makna. Dan kita tidak boleh kaitkan dengan apa-apa perkataan. Tidak boleh kaitkan dia. Kerana apa? Jika wujudnya sebarang perkaitan
Tak nampak. Ha, nampak. Nampak dah ni. Oh, tak nampak juga. Ha, nampak ke tak ni? Ini. Sebab saya tulis je, saya belum buka. Okey, nampak dah. Ke kiri sikit tak? Apa benda? Ke kiri sikit. Ke kiri sikit Okey. Macam ni okey. Okey, okey. Okey. Terima kasih Okey. Okey, mutlak ini adalah perkara yang kita perlu faham makna dia dan kiranya tidak mempunyai sebarang kaitan. Maknanya kalau mutlak ini dia wujudnya kaitan, jika wujudnya kaitan dalam mutlak ini, maka ia akan jadi muqayyad. Lagi satu hukum untuk mutlak ini ia adalah lafaz yang tetap, dia qat'i. Dia lafaz yang tetap. Okey. Dan sabit hukumnya kerana ia adalah dari bahagian khas. Maknanya hukum mutlak ini adalah perkara yang dalam khas lah mutlak ini. Maknanya dia satu, tak ada sebarang pertautan. Okey, itu adalah hukum mutlak. So kita teruskan dengan hukum muqayyad. Okey, hukum muqayyad. Muqayyad dalam satu nas istilah ianya wajib difahami makna. Sama je sebenarnya. Okey, wajib difahami makna. Bila dia lain sikit dia. Terus kita wajib faham makna dia. Yang seterusnya tidak tidak harus batalkan lafaz muqayyad ini. Kecuali ada dalil yang menunjukkan demikian. Maknanya lafaz muqayyad ini dia boleh terbatal. Lafaz muqayyad ini dia boleh terbatal selagi tapi dia tak terbatal selagi tiada sebarang dalil yang tunjukkan begitu. Tiada dalil yang batalkan muqayyad ini. Okey, tiada dalil yang batalkan. Okey, itu muqayyad. Okey, contoh dia banyak. Contoh dia kalau korang ada buku teks sekarang kan, buku teks ke buku rujukan ke, korang boleh tengok dan korang boleh hafal. Sebab bila kita dah faham hukum dan faham dia punya takrif, so kita secara senangnya kita boleh faham. Kita boleh faham macam mana berfungsinya mutlak dan muqayyad itu. Kalau kita boleh faham secara senang lah kalau kita faham takrif dan faham hukum mutlak muqayyad itu. Itu. So selain daripada ini, mutlak dan muqayyad ini dia punya sifat, dia punya keadaan dia hampir menyerupai am dan khas kan. Okey. So sekarang saya nak tunjukkan apa beza antara am dan mutlak. Okey, am dan mutlak. Okey. Kat sini kita ada am, kat sini kita ada mutlak. Okey, apa perbezaan antara am dan mutlak? Okey. Am ini adalah lafaz umum. Yang am ini adalah lafaz umum. Ini lafaz umum. Kenapa dia katakan begitu? Kalau kita tengok dalam am ada al-mu'minun. Dia umum. Maknanya dia kata semua orang yang beriman. Itu adalah am. Kalau kita tengok mutlak ini pula, mutlak ini adalah lafaz yang tunjuk suatu yang tetap, suatu yang hakikat. Kalau kita tengok mutlak ini, suatu yang hakikat dia. Macam azwaja tadi. Hakikat ni memang dia ni seorang isteri. Okey, itu hakikat dia. Kalau umum macam am ini al-mu'minun. Dia orang beriman.
Boleh beza ke tak? Macam kurang sikit kan? Boleh beza ke tak yang ni? Antara lafaz umum dan hakikat. Memang am memang am dan khas. Tapi ini kita nak buat perbezaan antara am dan mutlak. Sebab dia am dan khas, mutlak muqayyad ni dia lebih kurang. So kita nak membezakan dia sekarang ni. Okey. Seterusnya, apa perbezaan dia yang seterusnya? Am ini dia ada lafaz yang tertentu dia. Lafaz tertentu. Contohnya kullu, jami'. Okey. Itu contoh lafaz tertentu am. Kalau untuk mutlak pula, dia tak ada lafaz tertentu. Dia ada lafaz tertentu. Okey, kerana apa? Mutlak ini ia akan terjadi bila kita faham maknanya itu tadi. Macam banyak kan dalam kita tengok dalam Quran, dalam contoh mutlak macam walladzina yadhharuna minan nisa'i thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah. Ha, fatahriru raqabah. Okay, raqabah tu maknanya kita nampak tak? Dia bukan tak ada kullu raqabah ke jami' raqabah, tak ada. Dia maknanya lafaz itu bukan lafaz yang uh, bukan lafaz yang ada sebarang perkaitan yang khas. Kalau macam dalam am, kullukum, ya, dia ada perkara yang khas dia. Macam tengok dalam mutlak ada azwaja, ada ro'a, ada raqabatu, ada hurimat alaikum maitatu waddamu, ada adam itu sendiri. Ia adalah mutlak, itu lepas mutlak. So ni ciri last dia. Ciri last dia tak nampak bisa mutlak. Kita nampak dulu. Okey. Um, Okey, itu yang terakhir pula. Ciri yang terakhir dia. Dalil am ini dia lebih tak nampak yang mana tu. Saya tak tahu. Susah saya dah tak cantik. Itu masalah dia. Okey. Nanti yang terakhir pula. Am ini ia adalah lebih umum dan lebih luas. Skop dia adalah skop yang lebih umum dan skop yang lebih luas. Macam saya kata tadi, al-mu'minun, al-farihun, al-munafiqun, al-muslimin. Sebab dia adalah benda yang am, benda yang khusus pula, benda yang umum lah untuk kita orang beriman, orang-orang yang melakukan kerosakan. Macam yang Allah kata dalam Quran, mereka yang melakukan kerosakan, tidak semestinya Allah merujuk kepada orang Islam yang melakukan kerosakan. Mungkin orang kafir yang melakukan kerosakan. uh, tak semestinya orang orang yang melakukan kerosakan itu orang Islam. Maknanya Allah tegur semua manusia dalam dalam perkataan am itu. Okey. Kalau mutlak pula, Allah nak jatuh. Kalau mutlak pula, ialah dalil yang lebih khusus. Ia lebih mengkhususkan sesuatu perkara itu. Kenapa dikatakan begitu? Sebab kalau kita tengok Adam. Adam ini khusus untuk apa? Khusus untuk haji, untuk umrah semua tu. Adam. Lagi satu kita tengok uh, Azwajah itu tadi. Kita tengok, ini memang khusus kepada isteri. Tak, dia tak kata anak-anak ke. Dia kata memang khusus orang siapa yang meninggal dan meninggalkan isteri. Okey, maknanya dia khusus kepada isteri, tak kata ke adik isteri ke kakak isteri ke. So ayat Quran kan ada yang dia kata bapa kepada isterimu, bapa kepada macam tu. Tapi ini memang dah mutlak khusus kepada isteri saja. Itu dia. Itu adalah perbezaan antara mutlak dan am. Okey.
Okey, antara khas dan muqayyad ni tak banyak pun. Khas dan muqayyad ni kita boleh faham sendiri khas dan muqayyad ni. So, um, ni banyak masa lagi. So, ada yang tak faham ke? Ada yang nak saya terang apa-apa ke? Boleh tak dekat ruangan chat tu? Ataupun terus tanya macam tu je. Okey. Ada ada apa-apa tajuk yang korang tak faham lagi ke? Yang korang rasa macam confused? Ada apa-apa soalan? Nasah Bab nasah. Nasah agak susah kan? Okey, kita masuk bab nasah. Nasah ini maksud dia, okey. Okey, masuk nasah lah. Senang kan? Aduh, please tak nampak pula. Teruk nak. Okey, kita masuk nasah. Okey, tunggu bahagian nasah. Allahu Akbar. Kita masuk bahagian nasah. Bahagian nasah ini secara bahasanya kita boleh mengatakan ia adalah perubahan ataupun pembatalan. Tapi secara senangnya yang kita nak kata adalah ia adalah menggantikan dia. Penggantian dia. Okey. Nasah ini boleh dikatakan sebagai kita gantikan dia. Okey. Tapi pengertian yang panjang dia, pengertian panjang dia adalah nasah ini suatu yang suatu, maksud dia tak, ya. Nasah ini maksud dia hapus ataupun ubah. Lepas tu istilah dia adalah kita membatalkan satu hukum syarak dengan hukum syarak yang baru. Ataupun kita hapuskan hukum syarak yang berkaitan dengan cara yang dikehendaki oleh syarak dalam bentuk yang tertentu lah kan. Okey, apa dalil untuk manusia dan ulama untuk menasahkan sebarang hukum? Dalam ayat Quran, "Ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Maksud dia apa? Apa sahaja yang uh, kami mansuhkan atau membatalkan atau kami tinggalkan, ni kami datangkan, na'ti bi khairin minha, kami datangkan dengan yang lebih baik daripada itu ataupun yang sebanding dengan itu ataupun lebih kurang dengan itu. Ini Allah kata macam tu. Apa sahaja ayat yang Allah turunkan untuk membatalkan atau menasahkan sebarang hukum itu, Allah datangkan dengan ganti yang lebih baik ataupun benda yang setanding dengan dia. Okey. Seterusnya ulama usul fiqh ada istilah untuk nasah, ada istilah tersendiri untuk nasah. Okey, istilah ulama usul fiqh adalah kalau ikut kalau ulama usul fiqh kan. Ulama usul fiqh. Okey, ini ulama usul fiqh. Usul fiqh. Mereka kata apa? Mereka kata apa? Terhentinya sesuatu hukum. Maksud dia terhentinya hukum syarak dengan wujudnya jalan syarak yang lain. Henti, kemudian berganti. Itu ikut ulama usul fiqh. Terhenti dan tergantinya dengan hukum syarak yang terbaharu. Okey, itu ikut pandangan ulama usul fiqh. Okey, seterusnya nasah ni dia ada perkara yang boleh dinasahkan, perkara yang tidak boleh dinasahkan. Okey, so kita masuk dalam perkara-perkara yang tidak boleh kita nasahkan. Perkara yang kita tak boleh nasah ni ada tiga. Ada tiga. Ada tiga kan? Perkara yang kita tak boleh nasahkan ada tiga. Yang pertama hukum asas yang sifat qat'i, iaitu perkara yang berkaitan dengan ibadah wajib. Itu dia.
Ya, saya tulis. Dah ada tiga. Satu. Okey, yang pertama adalah perkara yang qat'i berkaitan ibadat. Okey, itu yang tidak boleh nasah. Yang qat'i berkaitan ibadat. Okey, yang kedua, okey, kenapa sifat baik? Okey, sifat baik ni dia cerita panjang ni. Benda tak boleh nasah ni adalah sifat baik yang biasa, yang asas dan tidak berubah mengikut zaman dan keadaan, seperti seperti sifat keadilan, sifat kebenaran, sifat taat kepada ibu bapa dan lain-lain. Okay, kerana apa, kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah suruh kita berbaik beberapa ni, Allah suruh kita baik dengan ibu bapa kita. Ah, kita berbaik dengan ibu bapa kita, tak, kalau kita tengok sampai sekarang tiada sebarang nasah mengenai kita boleh, kalau tengok walaupun zaman sekarang ada yang melawan ibu bapa, tak ada Allah turunkan ayat untuk okey boleh baik tapi ada cara dia. Tak ada ni. Boleh baik tapi kita boleh jahat ni. Tak ada macam tu. Memang Allah suruh kita baik, menghormati ibu bapa kita dengan elok. Okey, perkara yang ketiga yang tidak boleh nasah. Yang last sekali, hukum syarak yang dijelaskan kekal oleh nas syarak. Seperti, okey, maknanya yang terakhir sekali yang kita tidak boleh nasah adalah hukum syarak yang tetap. Hukum syarak yang tetap. Okey, hukum syarak yang tetap kita tak boleh nasahkan dia. Okey, hukum syarak yang tetap kita tak boleh nasahkan dia. Contoh dia, kewajipan berjihad. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jihad madin manzui ya'athanillah ila an yuqatil akharu ummati ummati dajjal. Okey, daripada Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jihad itu terusan sejak aku diutuskan oleh Allah sehinggalah umat aku memerangi dajjal. Okey, maknanya hukum hukum syarak untuk berjihad ini adalah tetap, maka tidak boleh dinasahkan. Tidak ada sebarang dalil yang menasahkan dia. Ulama pun dah sepakat dia tak dinasahkan sebab jihad ini memang perlu dalam hidup kita. Kalau bayangkan kalau jihad itu dinasahkan, okey, tidak perlu berjihad dan berjihad sekiranya kamu mahu, maka memang hancurlah. Apa sekejap, saya tak nampak. Uh, yang dekat masuk sebelah tu kotak pentas. Okey, kotak pentas minda. Buku teks lah. Sekejap saya tengok. Oh, okey. Dalam pentas minda ni, dalam pentas minda ni dia sama je. Cuma dia okey kan, kalau tengok dalam buku teks tu kan, kan dia buat pentas minda tu kan. Sebab dia dah tulis kat situ. Dalam buku teks tu kan ada bahagian asal. Lepas tu ada jenis-jenis nasah. Lepas tu dia letaklah kat sebelah dekat jenis nasah tu ada benda yang tak boleh nasahkan. So sama je lah. Cuma dia ringkaskan dan ada poin-poin yang tersendiri dia. Okay, itu dia. Okay, jenis nasah. Nasah dia ada berapa jenis? Nasah dia ada kisah para Nabi dan Rasul boleh nasahkan ke?
Kita tak boleh nasah sebenarnya. Sebab kisah para rasul dan nabi, sebab ia adalah kisah yang dah termaktub semua. Ustaz berapa kalau buku teks? Teks 111 ke? Okey, nasah ni ada 4 jenis. Yang pertama, nasah Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan Sunnah. Ah, okey, Al-Quran dengan Al-Quran ni. Okey, dia menasahkan ayat Al-Quran dengan dia menasahkan dalil Al-Quran dengan dalil Al-Quran yang lain. Contohnya ayat ya ayuhan nabiyyu fardul mu'minina 'alal qital in yakuna minkum 20 sabiruna yaghlibuna mi'atain sampai habis. Okey, surah Al-Anfal ayat 65. Okey, ayat surah Al-Anfal ayat 65 itu dia dinasahkan dengan surah Al-Anfal. Okey, dia macam senang je. Okay, surah Al-Anfal ayat 65 ni dinasahkan dengan ayat yang kat bawah dia tu. Okay, ayat 65 tu dinasahkan dengan ayat 66. Ayat 66 tu menasahkan ayat 65. Faham kan? So, di al-anu khaffafa ankum wa alima anna fikum dha'fa. Fayakum minkum mi'atan. Okey, sampai habis tu kan. Okey. So, apa yang dinasahkan dalam ayat ni? Yang dinasahkan adalah bilangan 20 orang 20 orang mukmin yang sabar pada ayat 65 dinasahkan dengan 100 orang mukmin. Kalau kita tengok ayat dia isyaruna sabirun. Okey, ayat tu ayat atas. Tapi ayat kat bawah dia dah nasaskan jadi mi'atun sabiratun. Ha, daripada 20 dia dinasahkan jadi 100. Itu dia. Kalau nasah Al-Quran dengan sunnah, kalau Al-Quran dengan sunnah, dia kutiba alaikum idza idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan wasiyatu lil walidain wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Dia dinasahkan dengan sunnah iaitu dalil yang bermaksud diwajibkan kepada kamu. Ya, itu maksud surah Baqarah. Okey. Surah Baqarah ni dia tentang wasiat harta kepada yang layak tanpa pengecualian. Tapi dia dah dinasahkan dengan hadis bahawa ahli waris tidak layak menerima wasiat kerana mereka dah terima faraid. Ha, kan ada yang kita belajar dalam bab wasiat tu kan ada wasiat ni kepada orang, kita menghadiahkan kepada orang. Okey, seterusnya nasah Al-Quran dengan Al-Quran, sunnah dengan Al-Quran. Okey, macam dalil an Ibn Abbas qala sallallahu alaihi wasallam wa ashabi ila baiti al-muqaddisu 16 syahran summa surifatil kiblatu ba'. Okey, tu dinasahkan dia. Okey, yang ni sunnah dengan Al-Quran ini dia dinasahkan dengan apa? Okey, maksud hadis tadi adalah daripada Ibn Abbas. Rasulullah berkata, dan para sahabatnya telah solat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan sebelum berpaling ke arah kiblat Mekah selepas itu. Okey, hadis ni diterang pasal Rasulullah dan sahabat solat menghadap Baitul Maqdis. Okey, so dinasahkan ayat ini bila dinasahkan ayat ini untuk menghadap ke Kaabah dengan apa? Dengan ayat surah Baqarah ayat 144. Qad taqallaba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Itu apa ni? Uh, dia dalam ayat Quran ni dia pasal berubahnya kiblat daripada Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Itu nasah sunnah dengan Al-Quran. Kalau sunnah dengan sunnah dia senang je. Sunnah dengan sunnah macam kalau sunnah ni dia pasal okey okey, maksud dia daripada Ibu Muradah Rasulullah SAW bersabda, dahulu aku melarang kamu
ni berziarah ke kuburan sebab masyarakat jahiliah ini berziarah ke kuburan, buat bising semua tu. Tapi selepas pada itu Rasulullah mewajibkan kita apa ni? Mewajibkan kita menziarah kubur kerana itu dah jadi kan adat pada orang Islam. Okey. Jadi, okey, bentuk nasah ni boleh fahamkan sendiri sebenarnya. Sebab senang je. So bila dah, okey dah. So dah kat situ dah faham. Dah faham dah nasah ni. Ke laju sangat nasah tadi. Faham. Okey, faham. Bagus. Mudah bagus lah. Sekolah mana mudah? Okey. So okey, bagus, faham. So saya rasa kan, rasa sampai tu je lah. Ke ada nak tanya apa-apa soalan? Nak tanya apa-apa soalan? Nanti ada apa-apa soalan nanti minta kan. Minta kat channel tu, Telegram aku. Aku mana bagi. Dah. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Ustaz sekolah mana? Ustaz tak sekolah? Tak ada guru je. Ustaz sekolah. Sekolah- ta- Tapi sekolah cuti. Ustaz tak sekolah. Saya sekolah mana saya? Ustaz tak sekolah. Ustaz cuti. Ustaz sekolah SMK Agama Kuala Lumpur sebenarnya. Tapi sekolah tu cuti. Saya sekarang buta sekolah kan. Nampak? Tak sekolah. So, tak sekolah lagi tu. Tak guru je. Okey. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya. Mesti ada mengantuk dan saya mengajar kan. Tak apa. Assalamualaikum.